ke depan sikit lah. Boleh? Kalau ni saya suka semua nampak. Dia sebenarnya ini bukannya satu rancangan kan, kita ta'allum ni adalah penyampaian daripada hati ke hati. Maka hubungan dia lagi rapat, maksudnya lagi akan sampai dengan tepat. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit daripada hadis sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Da'watuhu li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق انتهى. وعند الطبراني من حديث ثوبان فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الصحابة الشدائد في تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر الشدائد. وفيه وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبعيه وهزه وقال ما الذي تريد وما الذي جئت فقال له عمر أعرض علي الذي تدعو إليه فقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فأسلم عمر مكانه. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah para sahabat kita dengar daripada mula kita selawat pun kan, bila kita selawat kepada Rasulullah, kita akan selawat juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sambung dengan selawat kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu kita sebut wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mereka memang layak menerima doa daripada kita ataupun selawat untuk mereka, kerana kedudukan mereka yang begitu tinggi. Dalam surah Fatah ada satu ayat ni, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dalam tafsir ayat ni, ulama mufassir kata, nak tahu siapa Rasulullah, maka lihatlah siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah telah pilih mereka daripada awal. Kalau saya pergi daripada mukaddimah, dia akan jadi panjang cerita, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka sebelum Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tetapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa hidayah hanya diberikan kepada mereka yang mahukan hidayah. Tadi kisah yang saya bacakan berkenaan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab. Nama ni memang tak ada orang yang tak kenal. Nama yang paling terkenal, dan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dengan nama Umar pun orang boleh terkencing. Dengan siapa Umar ibn al-Khattab pun orang boleh terkencing, kata ni Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 124,000 lebih kurang para sahabat,
hanya seorang saja yang Nabi minta. Nabi minta, ya Allah, berilah kemuliaan kepada Islam dengan Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal, maka Allah telah pilih Umar. Ulama kata dalam 124,000 hanya seorang sahabat saja Nabi minta terang-terangan. Dan pada hari Fatah Mekah, bila mana 124 bila 12 bukan pada Fatah Mekah, pada Hajjatul Wida', bila kumpul semua sahabat lebih kurang 124,000, ramai daripada seluruh Hijaz mereka datang. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada semua yang hadir, kata, Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kamu semua. Dan Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, khususnya dengan kau Allah sangat bangga. Bayangkan apa yang dia buat sampai Nabi sebut, kata khususnya Allah bangga dengan kau wahai Umar. Ada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila musim panas Nabi akan tidur di luar. Maksudnya di bawah tanpa ada bumbung lah kan, terus. Kalau pernah pergi negara India, Pakistan, memang tidur macam tu, dia orang tidur atas bumbung. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur di kawasan luar yang tidak berbumbung lah. Jadi satu malam tu penuh bintang-bintang di langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapakah di kalangan sahabat, tahu tak siapakah di kalangan sahabat yang amalannya seperti bintang-bintang di langit? Maka Aisyah tu tak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Umar bin Al-Khattab. Aisyah terasalah sikit, dia kata ingatkan nak sebut nama ayah dia Abu Bakar Siddiq kan. Nabi fahamlah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu malam amalan Abu Bakar Siddiq melebihi seluruh amalan Umar bin Khattab. Satu malam, iaitu malam yang Abu Bakar Siddiq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah. Kerana malam tu malam yang paling kritikal antara hidup dengan mati. Kerana kesemua orang di kota Mekah memang telah pasang orang-orang mereka dan mereka telah buat keputusan di Nadwa, kata kalaulah kita pilih satu orang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senang mereka akan bunuh balik orang tu. Apa kita buat? Kita minta setiap kabilah bagi satu orang dan setiap orang ni pergi bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia paling kuat pun kita akan terpaksa bayar diah, takkan dia nak bunuh semua orang. Takkan mereka nak bunuh semua orang ni. Dia begitu kritikal sekali keadaan, mereka telah lantik daripada setiap kabilah satu orang. Dan semua ini telah dihantar untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikepung kan. Rumah Nabi dikepung, ketika itu Sayyidina Ali yang berada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu siapa yang bersama dengan Rasulullah dengan gembira, dengan sukarela, maksudnya dengan rela hati? Abu Bakar Siddiq. Kadang di depan, kadang di belakang. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan nak ke Gua Sur, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa Abu Bakar? Kata, ya Rasulullah, bila saya takut musuh datang daripada depan, saya ke depan. Bila takut musuh datang daripada belakang, saya ke belakang. Bila takut musuh daripada kanan, saya ke kanan. Bila takut musuh daripada kiri, saya ke kiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalaulah musuh serang, adakah engkau akan bersedia untuk mati sebelum aku mati? Abu Bakar kata, sudah pasti aku akan berikan nyawa aku dulu. Maka Nabi kata, ya Allah, aku reda dengan Abu Bakar. Maka engkau redalah dengan Abu Bakar. Satu peristiwa, Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni adalah perjalanan ghazwah yang boleh kata salah satu yang terakhir. Selepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, maksudnya terakhirlah. Dan fardu kata setiap orang yang dah masuk Islam semua kena keluar. Tak boleh seorang pun tinggal. Ada 3 orang yang wa ala salasatil ladzina khulifu, tu Allah sebut dalam surah Taubah kan, cerita tentang mereka. Di semua keluar. Dalam peperangan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minta semua orang untuk belanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu Umar kata, Abu Bakar tak ada apa. Dia kata, sekarang ni aku ada harta. Dulu Abu Bakar masa dia memeluk Islam, dia ada 50,000. 50,000 tu dia belanja, 40,000 dia belanjakan atas Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang hamba di Mekah seperti Bilal radhiyallahu anhu, seperti sahabat-sahabat lain untuk merdekakan mereka. Dan baki 10,000 tu dibawa untuk berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beli unta dan sebagainya. Maka Umar kata, sekarang yang ada harta aku, Abu Bakar tak ada apa, jadi aku akan bawa harta yang banyak. Hari ini Abu Bakar akan kalah daripada aku. Sebab dia sentiasa kejar kan, dia nak melebihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di hari itu Umar radhiyallahu anhu telah bawa separuh daripada harta, separuh banyak tau, 50% daripada, maksudnya separuh daripada apa sahaja yang dia miliki. Itu pun kita tak mampu buat. Mampu buat tak? Cuba kita muhasabah, tak akan mampu buat. Maka bila Umar datang dengan gembira, dia tengok Abu Bakar bawa sikit je kan. Umar bawa banyak.
Maka Nabi hari itu Nabi telah tukar soalan. Sepatutnya Nabi tanyalah, Abu Bakar kau bawa apa? Umar kau bawa apa? Mestilah Umar menang. Nabi tukar soalan. Nabi kata, engkau tinggal apa wahai Umar? Kau tinggalkan apa wahai Abu Bakar? Maka ketika itu Umar bila dengar soalan tu, Umar kata, dah aku kalah dah. Belum dengar jawapan lagi. Kata, aku kalah dah. Nabi SAW tanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan? Umar kata, aku tinggalkan separuh daripada apa yang aku miliki. Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Abu Bakar kata, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Aku tak ada apa-apa aku tinggal. Sehingga dia pakai pakaian guni. Pakaian dibuat daripada kain guni. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, tanya Abu Bakar kenapa pakai pakaian guni ini. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kata, kerana saya telah bawa semua harta yang saya miliki untuk belanjakan di jalan Allah. Sebab itulah saya pakai ini. Maka Malaikat Jibril datang balik lagi sekali. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, tanyalah Abu Bakar adakah dia reda dengan Allah. Maka Abu Bakar menangis. Abu Bakar kata, aku reda dengan Allah. Maksudnya dia gembira tak dengan Allah? Tak, dia kata, aku reda dengan Allah. Aku boleh bagi semua apa yang aku ada. Maksudnya Allah sendiri tanya. Memandang ke mana ada orang macam Abu Bakar Siddiq. Kan? Sebab tu bila Rasulullah SAW wafat, ada orang kan tak terima Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq katalah, qarabatu Rasulillah yahabbu min qarabati. Kata, sesungguhnya aku sayang keluarga Nabi SAW lebih daripada aku sayang keluarga aku sendiri. Maksudnya keluarga aku pun aku boleh korbankan untuk Nabi SAW. Dan dia buktikan setiap kali. Dia Umar radhiyallahu anhu ke hari itu bawa separuh daripada harta dia. Itu pun banyak kan. Tapi Abu Bakar menang juga dalam perlumbaan antara dua sahabat ni. Umar radhiyallahu anhu tak pernah menang. Tapi walau bagaimanapun kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu mulia sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalaulah selepas aku ada sesiapa yang layak menjadi rasul, maka menjadi nabi, maka Umarlah yang layak. Kerana apa? Kerana kefahaman luar biasa dan ketegasan dan kegerunan yang ada dalam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga Nabi minta, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Ibn Mas'ud yang meriwayatkan tadi hadis ni, cerita ni, dia bagi tahu, kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Islam pada hari kemasukan Islamnya Umar, sehinggalah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dia kata, demi Allah, kami orang Islam sentiasa merasa mulia sejak Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, sehinggalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal pada hari ini. Dia meriwayatkan hadis itu pada hari itu. Tapi apa kata Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata, kami ni kaum yang mana Allah telah muliakan kami dengan Islam. Dia tak kata pun tengok Islam mulia kerana aku. Dia kata apa? Kami adalah kaum yang mana Allah telah muliakan kerana Islam. Famahma ibtaghaina bil akhir. Dia kata, kalaulah kami cari dengan perkara lain, azallana Allah. Kata, nescaya Allah dah hinakan kami. Maksudnya tak ada kemuliaan kecuali dalam Islam. Dia sendiri kata, dia kata, kami ini mulia kerana Islam. Ibn Mas'ud kata apa? Islam mulia kerana Umar radhiyallahu anhu. Nak bagi tahu betapa tawaduknya Umar radhiyallahu anhu. Satu hari dalam zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, begitu banyak harta datang sehingga tak ada orang nak ambil lagi dah harta-harta. Melonggok dalam Masjid Nabawi. Kerana di zaman didikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang semua ketika itu nak memberi tak nak menerima. Nak memberi tak nak menerima. Mereka kata kalau menerima rugi, memberi menguntungkan. Sehingga mereka semayang macam tu je, tinggalkan semua. Tak ada siapa guard, tak ada siapa jaga harta, tak ada siapa nak ambil pun. Kerana didikan mereka untuk memberi melebihi daripada mengambil. Masa ketika itu terdetik dalam hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata, tengok, hari ini dalam pemerintahan aku, kan aku telah memberi kemenangan yang besar kepada Islam, telah memberi kemenangan ke atas tentera Rom dan Parsi, telah buka kota seperti Mesir dan sebagainya. Maka terdetik sahaja dia terus bangun, pergi ke atas mimbar dan dia bagi khutbah. Dia kata, aku ni dulu seorang pengembala unta yang akan aku keluar pada setiap hari untuk pergi mengembala unta, dan aku akan pulang lepas beberapa hari. Kadang-kadang dia kata, aku curi unta makcik aku. Dia kata nak bagi hina diri dia. Kadang-kadang aku curi sebab apa? Sebab tak cukup keperluan.
Dia kata sehingga orang-orang akan kutuk aku, kata apa ni Umar nak nak mengembala pun tak pandai. Mengembala pun tak pandai. So dia nak bagi tahu, nak menghina diri dia. Ni Umar radhiyallahu anhu, supaya tak timbul sedikit pun perasaan besar dalam hati dia. Hari ni kita buat sikit mungkin kita rasa saya ini, saya itu. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada satu hari mereka bermesyuarat. Mereka kata, kita lihat Sayyidina Umar punya kehidupan sama saja sebelum kita mendapat kemenangan besar ni dengan sebelum ni. Tak ada beza pun. Dulu pun dia hidup sederhana, sekarang pun hidup sederhana, tak ada apa-apa. Jadi kita cadangkan untuk sesiapa pergi cakaplah dengan Sayyidina Umar, cukuplah hidup dengan sederhana ni, kan dah ada kekayaan, boleh saja hidup mewah sedikit. Maka mereka kata, siapa yang nak pergi cakap dengan Sayyidina Umar? Mereka bermesyuarat dan putus, kata anak sendiri, Hafsah iaitu Ummul Mukminin, dan juga Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Kedua-dua mereka pergi sampai jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hidup sederhana lah, memang hidup macam seperti orang tak ada apa-apa. Sedangkan Amirul Mukminin, dia akan sapu masjid tu, dia sapu guna penyapu. Pada malam hari dia akan pergi jalan-jalan, tanya ada sesiapa yang memerlukan apa-apa, dia sendiri akan bawa bantuan pergi. Yang kisah masyhur kan, satu hari di jalan tengah malam, dia dengar ada anak-anak menangis. Maka Umar radhiyallahu anhu kata kepada Aslam, jom pergi tengok apa yang berlaku. Bila tanya kepada orang tua tu, dia kata, anak-anak aku kelaparan. Dia kata, mana Umar? Dia kata. Umar dengar tu, Umar terus takut. Dia kata, mana Umar? Dia kata, kami kelaparan kat sini. Umar tak tahu pun keadaan kami. Sedangkan yang datang tu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, ni masak apa? Dia kata, masak air. Sebab apa? Dia kata, anak-anak lapar. Dia kata, kenapa masak air? Dia kata, nak bagi mereka tidur dengan harapan ibu sedang masak. Umar radhiyallahu anhu kata kepada Aslam, jom, dia kata, balik sekarang. Dia kata, kita pergi ke Baitul Mal. Maka dia telah masukkan bahan-bahan untuk buat manisan kan, tepung, gula, minyak dan lain-lain. Dan dia kata kepada Aslam, angkat letak di belakang aku. Aslam hamba dia. Aslam kata, biar aku yang angkat. Umar kata, akhirat nanti pun kau nak angkat dosa aku. Kata, bagi kepada aku. Dia bawa sampai ke situ, dia masak. Dia masukkan tepung, dia masukkan air, dia masukkan gula, dia masukkan susu, dia masak. Dan dia tiup api itu dengan mulutnya sendiri. Sampai Aslam kata, aku melihat asap-asap di janggut Sayyidina Umar. Sendiri dia buat semua. Sampai bila dah habis semua tu, itu pun dia tawaduk lagi, dah habis semua tu. Aslam kata, jom balik. Amirul Mukminin kata, tak. Dia kata, tadi aku lihat mereka menangis, aku nak tunggu lihat mereka ketawa, gembira dulu, baru aku akan balik. Bila mereka dah makan kenyang, dia kata kepada wanita tu, dia kata, besok bila kau datang cari Umar nanti, kau akan jumpa aku pun di sana. Dia tak kata pun. Dan Umar kata, mana Umar tahu tentang keadaan korang? Dia kata, mana Umar tahu tentang keadaan korang? Kalau tahu Umar mesti dah bantu. Kata Umar radhiyallahu anhu kadang akan menangis teresak-esak. Sebab apa? Dia kata, kalaulah ada seekor anjing pun mati di tebing sungai Dajlah ataupun Furat, itu pun Allah akan tanya kepada Sayyidina Umar. Begitu dia akan risau tentang amanah yang Allah berikan kepada dia. Maka bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah radhiyallahu anha pergi jumpa Sayyidina Umar dan beritahu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kata, sekarang ni tak seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, mereka punya kelaparan tu memang teruk. Miqdad bin Aswad kata, bila mereka berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan buat muakhad, kemudian Nabi bahagikan 10 orang. Kata, aku dalam 10 orang yang Nabi bahagikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ada seekor kambing saja, susu yang kami perah tu semua akan minum. Dan sedikit saja satu mangkuk, maksudnya setiap orang mungkin akan dapat seteguk. Maka Miqdad kata, satu hari aku punyalah lapar, aku kata, aku minum, aku tak tahan, tak dapat nak tolak perasaan aku minum bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi baru nak minum, Nabi tengok tak ada Nabi punya bahagian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doa, Allahumma at'im, apa doa tu? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, kan. Maka Miqdad kata, aku terasa serba salah. Dia kata, aku ada seekor kambing aku sendiri. Aku terus pergi bawa pisau, aku nak sembelih kambing tu. Maka aku mendapati semua kambing, 3 ekor kambing yang kami ada ketika itu, semuanya susu telah penuh di kambing-kambing semua tu. Maksudnya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia perah susu tu, dia bawa kepada, tak jadilah nak sembelih sebab dia rasa bersalah tadi. Dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, kemudian dia ketawa. Nabi kata, kenapa ketawa? Dia ceritalah apa yang jadi. Begitu kebuluran sekali, kan. Satu lagi cerita, satu hari pada waktu tengah hari panas terik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula Abu Bakar Siddiq keluar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar dalam keadaan
lapar sangat. Umar radhiyallahu anhu keluar, tanya Abu Bakar, panas terik mana ada orang keluar, sebab apa keluar? Dia kata sebab kelaparan. Abu Bakar kata, saya pun keluar kerana kelaparan. Kemudian mereka nampak Nabi pula, mereka kata, ya Rasulullah, kenapa keluar? Nabi kata, aku pun lapar. Maka mereka bertiga telah pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sepatutnya Nabi SAW kalau nak pergi rumah mereka, Nabi akan datang awal, hari itu Nabi terlewat. Maka makanan dah habis. Abu Ayyub kata, makanan tak ada ya Rasulullah. Tapi dia cepat-cepat dia pergi ke kebun dia bawa kurma dan kemudian disembelihkan kambing untuk beri makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi ambil sekeping roti, Nabi letak seketul daging, Nabi bagi kepada Abu Ayyub. Nabi kata, pergilah berikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia pun tak makan dah beberapa hari. Itu keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu lapar, kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, begitu kelaparan kadang-kadang aku terpengsan, orang ingat aku gila. Kan mendengar kisah ni, orang ingat aku sawan. Begitu teruk keadaan mereka. Jadi mereka datang jumpa Sayyidina Umar. Kata, wahai Umar, sekarang ni dah kaya raya, kita dah ada semua kemenangan kan. Dulu mereka bekalan makanan pun datang daripada Rom dan Parsi. Sebab Hijaz ni bukan tanah yang subur, bukan boleh cucuk tanam, mana boleh tanam gandum, beras kan, tahu kan. Di semua biji-bijiran ni datang daripada belah-belah sana lah, belah utara. Bila mereka menakluk Rom dan Parsi, maka basically semua dapat kepada mereka lah. Maka menangis Umar radhiyallahu anhu bila mereka cakap perkara itu. Apa Umar radhiyallahu anhu kata? Umar tak tengok kepada tak tengok kepada Ummi Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok kepada Hafsah. Kata Hafsah, dia kata, engkau kan tahu, dia kata engkau kan tahu. Dia kata ada 3 orang kawan. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hidup dengan sederhana dan telah bersusah payah dan akhirnya telah kembali kepada Allah dengan keadaan berjaya. Dan kawan kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pun telah hidup dengan kehidupan sederhana dan telah kembali kepada Allah dengan keadaan berjaya. Kini giliran aku, dia kata, takkan aku nak pilih jalan yang lain yang akhirnya aku gagal. Dia kata, wahai Hafsah, bukankah benar, dia kata, pernah engkau hidangkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, letak di tempat yang tinggi sedikit. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Hafsah, kenapa letakkan di bawah? Kerana aku nak makan seperti seorang hamba depan tuan dia. Nabi tak nak makanan tu diletak di atas. Kita panggil makanan sunnah di bawah kerana menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, letak bawah. Sebab aku seorang hamba, aku nak makan seperti seorang hamba. Nabi duduk bawah makan. Baru letak tinggi sikit saja. Kemudian Umar kata, wahai Hafsah, kau lupa ke keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sehari engkau telah lipat alas tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kau lihat nipis sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, lipat maksudnya bagi tebal sikitlah. Maksudnya alas yang sama tapi lipat tebalkan sikit. Kata keesokan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Hafsah, kata, wahai Hafsah, alas tidur baru ke? Hafsah kata, tidak ya Rasulullah, kerana lihat keadaan baginda yang begitu teruk dan tanah yang keras, maka aku telah lipatkan supaya rasalah sedikit keempukan tempat tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai Hafsah, kata, jangan, kerana aku nak bangun malam, aku nak bercakap dengan Allah, dengan Tuhanku, dengan kasih aku. Kerana hamparan yang tebal ni menyebabkan aku tak dapat bangun nanti. Kata, kau lupa ke wahai Hafsah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada satu pakaian sahaja. Sehingga kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar untuk solat pun, Nabi terpaksa tunggu bila Bilal datang ketuk pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata, wahai Bilal, aku ada satu baju dan baju belum kering lagi, tunggulah sekejap, biar pakaian aku kering dan aku akan datang. Kata, kau lupa ke wahai Hafsah, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau beritahu kepada aku untuk aku hidup dengan kehidupan mewah, dengan pakaian-pakaian. Amirul Mukminin ketika itu yang mana memerintah dunia, yang telah mendapat kemenangan ke atas Rom dan Parsi, bajunya pun baju terkoyak-koyak. Ini keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita dengar Umar ibn al-Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Yang telah berikan semua untuk umat tapi sendiri dia pilih jalan kehidupan yang sederhana. Semua dia bagi. Bila Muaz bin Jabal sedang berjuang di Syam, dia hantar duit 300 dinar, 3,000 dinar berikan kepada Muaz bin Jabal. Dia hantar duit kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah tapi dia hidup dengan kehidupan sederhana tanpa apa-apa. Ini Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Begitulah Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat lain. Tapi saya nak cerita tentang Umar bin Khattab yang kita dengar kegerunan dia, ketegasan dia,
pengorbanan dia dan kemenangan yang dia berikan kepada Islam. Dia kehidupan dia tidur pun di bawah sepohon pokok kadang-kadang. Orang pun tak tahu kata ini Amirul Mukminin. Orang pun tak tahu. Dan dia meninggal pula bagaimana? Dalam solat subuh ditikam. Dalam solat subuh ditikam. Sampai minum, kemudian Umar radhiyallahu anhu minum susu. Susu tu pun keluar balik daripada perutnya. Berlubang. Abu Lu'lu' tikam dia dalam solat subuh. Maka bila dah sampai masa untuk Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia kan, ditikam waktu subuh, Umar dah pingsan. Jadi bila Umar terjaga, masa itulah Umar tanya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana yang lain dah solat subuh ke? Maka mereka semua bagi tahu Abdul Rahman bin Auf telah imamkan solat subuh. Begitu fikir risau dia, terjaga saja terus fikir tentang solat. Dia tak tanya bagaimana keadaan aku, kata solat dah solat ke? Kata jemaah dah solat ke? Masa itulah dia kata tidak ada tempat dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan solat. Itulah kata-kata Umar, tidak ada bahagian, tidak ada tempat dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan solat. Begitu dia tekankan solat. Maka ketika itu dia menangis. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang dengan Hasan radhiyallahu anhu, satu Hasan kecil lagi, dia bawa Hasan. Sayyidina Ali tanya kepada Amirul Mukminin, wahai Umar, takut mati ke? Dia kata, dia kata wahai Ali, bukan. Dia kata, aku takut untuk jawab depan Allah Subhanahu wa taala selepas bila aku dah meninggal dunia. Apa aku nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Aku takut tentang kehidupan selepas mati ni, bukan aku takut mati. Seorang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga, Abdul Rahman bin Auf dalam syurga, siapa lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga, Abu Ubaidah al-Jarrah dalam syurga, Sa'id bin Zaid dalam syurga. Semua nama-nama Nabi dah bagi tahu awal lagi. Talha dalam syurga. Semua Nabi dah bagi tahu awal lagi. Pun punyalah dia punya risau dia tentang akhirat. Dia kata bukan, Ali dia kata aku risau sebab apa aku nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian dia panggil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata wahai anak aku, dia kata pergilah jumpa Aisyah radhiyallahu anha dan mintalah izin untuk aku dikubumikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatku, dengan dua orang sahabatku iaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, minta izin, kata wahai Ummul Mukminin. Masa tu pun Umar pesan, kata jangan bagi tahu Amirul Mukminin kata. Mana tahu, dia kata bila cakap Amirul Mukminin, Aisyah kena dengarlah. Dia kata beritahulah, kata Umar tanya, kata jangan kata Amirul Mukminin, kata Umar tanya boleh tak aku ambil tempat untuk dikebumikan bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila sampai di situ, Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata aku sebenarnya tinggalkan tempat ni untuk aku supaya aku dapat tidur kan bersama dengan suami aku, dengan ayah aku kelak bila aku dah meninggal dunia nanti. Tapi kerana Umar, maka Umar lebih berhak ke atas tempat. Aisyah radhiyallahu anha selepas meninggalnya Umar bin Khattab, dia selalu kata, selalulah cerita tentang Umar bin Khattab, kerana bila kamu cerita tentang Umar, kamu akan cerita tentang keadilan, dan bila kamu cerita tentang keadilan, kamu akan cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, keadilan dia. Umar radhiyallahu anhu balik bagi tahu kepada Umar. Dalam ni pun kita tengok keadilan dia. Dia balik dia bagi tahu kepada Umar. Umar pengsan masa tu, terjaga. Dia kata apa berita? Maka anak dia kata berita gembira wahai anak-anakku, wahai ayah aku. Kata Ummul Mukminin telah berikan keizinan. Dia kata tak apa. Kata bila aku meninggal dunia nanti, lagi sekali tanya. Mana tahu hari ini dia berikan izin kerana malu dengan Umar. Bila aku dah meninggal dunia, tanya balik lagi sekali. Kalau diizinkan, barulah kebumikan aku bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Nak bagi tahu, inilah keadilan dia. Inilah keadilan Umar, yang mana dia tahu perasaan orang boleh berubah. Maka bila Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, mereka mandikan, dan bila mereka bawa Umar, bila sampai ke depan rumah Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar kata berhenti di sini dulu, biarlah aku masuk dan minta izin sekali lagi. Maka dia ketuk pintu. Dia kata wahai Ummul Mukminin, dia kata Umar telah sampai di depan pintu meminta izin untuk masuk.
Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha disebut marhaban bil Umar, kata kami mengucap selamat datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Mengucap selamat datang kepada Umar dan dikebumikan di situ. Ketika itulah masa Ibni Abbas kata, ketika aku sedang letakkan jasad Umar radhiyallahu anhu dalam kubur tu, maka datang orang pegang di belakang aku terkejut bila aku lihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, aku dah tahu Umar sahajalah yang layak mendapat tempat di sini. Aku dah tahu, kata Umar sahajalah yang layak di tempat ini, kerana berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, berkali-kali Nabi sebut, kata di mahsyar nanti aku akan bangun di kanan ku Abu Bakar, di kiri ku Umar, di kanan ku Abu Bakar, di kiri aku Umar. Berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku ada 2 menteri di langit dan 2 menteri di bumi. Yang di langit adalah Jibril dan Mikail, di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Begitu Nabi sayang kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka sanggup buat apa sahaja untuk agama, buat apa sahaja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka kedepankan hak mereka sedikit pun. Apa Nabi kata, baiklah, itulah mereka taat. Itulah tuan-tuan, kita nak belajar. Sampai ke hari ini, siapa sahaja yang pilih jalan untuk memilih perintah Allah dan mengikut dan memilih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kehendak dia, ke atas cara dia, maka Allah akan muliakan. Inilah mesej yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia sehingga hari akhirat, sehingga hari kiamat. Siapa sahaja yang mahukan kejayaan, siapa yang mengutamakan perintah Allah, mereka akan mendapat kebaikan seperti mana para sahabat dapat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau nak berjaya ikutlah sahabat aku. Dan khususnya Abu Bakar dan Umar, mereka ni memang kedudukan mereka tinggi. Sebab apa? Sebab pengorbanan. Umar radhiyallahu anhu kata, satu hari Nabi kata kepada Sayyidina Umar, kata, bawalah tetamu-tetamu yang datang ni, berikan mereka kurma-kurma yang ada. Umar kata, kurma-kurma yang ada tu sedikit saja, cukup untuk keluarga aku saja. Maka Abu Bakar kata, engkau lawan cakap Rasulullah, bawa. Umar kata, minta maaf, kata, aku tak perasan perkara tu. Maka dibawa semua tetamu ni pergi rumah dan diberikan kurma-kurma yang ada kepada tetamu ni. Semua dia dah bahagi pun, dia kata yang lebih itu, dia kata aku pun tak tahu yang lebih itu lebih banyak daripada yang ada sebelum ni ataupun lebih sedikit. Seolah-olah lebih banyak keberkatan. Sebab tu dalam mentaati perintah Allah, apa yang kita belajar daripada peristiwa ni, bila seorang itu mengutamakan perintah Allah dan mengutamakan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat lebih daripada apa yang dia ada sebenarnya. Walaupun dia tak nampak. Di sini dia nampak, kalau dia bagi, dia tak ada apa-apa. Abu Bakar ingat kan, kata kau nak lawan cakap Nabi ke? Kita tak. Maka dia pergi tengok Allah bagi lagi banyak daripada apa yang dia ada. Maka mereka sentiasa mengalah depan Rasulullah dan mereka taat. Begitulah siapa sahaja. Walladzina taba'uhum biihsan, siapa sahaja yang mengikut mereka, semua akan mendapat perkara yang sama. Di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala tunjuk. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata, bukan sahaja siapa yang hidup di zaman Nabi saja, tapi siapa sahaja sehingga hari kiamat yang ikut cara hidup mereka, semua akan mendapat kebaikan seperti mana mereka dapat. Dengan syarat kita kena utamakan Allah dan Rasulnya dulu. Boleh buat macam dia orang buat. Bagi makan kepada orang bila kita tak ada makanan. Maksudnya tak ada pun, pergi cari makanan semata-mata untuk berikan kepada orang. Kalau tidak, kalau kita kata apa, aku pun tak ada apa. Kan aku pun tak ada apa nak makan. Kan kau minta daripada aku. Tapi kita jadi seperti sahabat. Mereka tak ada pun mereka cari, mereka berikan, utamakan untuk orang yang datang. Inilah para sahabat buat. Seperti mana seorang sahabat yang Abu Aqil kan, radhiyallahu an, bila Nabi minta semua bagi sesuatu, belanjakan di jalan Allah, dia kata dia bekerja sepanjang malam dengan seorang Yahudi. Dia siram kebun Yahudi itu, dia dapatlah 2 genggam kurma. 1 genggam dia bagi kepada keluarga dia, 1 genggam dia bawa kepada Allah dan Rasul. 1 genggam ada apa? Orang munafik perli, dia kata, apa kau bawa ni untuk apa? Dia kata 1 genggam tu. Allah turunkan ayat untuk membela Abu Aqil. Bayangkan. Apa sahaja yang kita ada. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Allah kata sabaqat dinar kan ala alfi dinar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang belanjakan 1 dinar telah mendapat kejayaan lebih banyak daripada orang yang belanjakan 1000 dinar. Para sahabat terkejut, kata apa ni Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana orang yang belanjakan 1 dinar tu mungkin dia ada 2 dinar saja. Maka dia telah belanjakan separuh harta dia, sedangkan orang yang belanja 1000 dinar tu mungkin dia ada 1 juta dinar. Maka peratusan yang dia belanjakan tu sikit saja. Inilah yang dibuat oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Banyak mana mereka ada, mereka berikan, maka Allah telah redha.
Kita pernah dengar kata Bilal radhiyallahu anhu belanjakan harta yang banyak. Dia tak ada apa, seorang hamba. Memang tak ada apa yang merdekakan dia buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tetapi kita dengar Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri sebut, kata Abu Bakar akan bangun daripada kanan aku, Umar daripada kiri aku, dan Bilal akan bangun daripada depan aku. Dan Allah akan dengarkan, kata dengarlah azan Bilal radhiyallahu anhu. Dengarlah azan Bilal radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana pengorbanan dia, kesusahan dia yang dilalui di Mekah lagi bersama-sama dengan Rasulullah, dan tak pernah mengalah, tak pernah rasa, dia tak pernah mengalah. Dialah seorang yang tak mengalah pun. Kan sahabat lain kata, kami begitu didera bila di Mekah dulu, sehingga kalau ada orang tanya kami, kata kau mengaku tak, kata serangga atau Tuhan, kami akan kata ya, kami mengakulah, jangan pukul kami. Begitu teruk sekali deraan mereka. Mereka pukul, mereka baringkan atas pasir yang panas. Tapi Allah pelihara mereka seperti mana Allah pelihara Nabi Ibrahim. Allah pelihara. Bilal saja yang tak mengalah, dia kata buatlah apa pun. Dia kata ahadun ahad, ahadun ahad, kata aku tak akan mengalah. Allah esa, Allah esa. Bilal radhiyallahu anhu. Sebab tu Allah redha dengan dia. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Umar radhiyallahu anhu, Nabi kata semalam saya mimpi masuk syurga. Saya nampak syurga yang dibina dengan segala kemewahan, dengan emas, perak, kan, zamarud. Maka aku ingat, aku tanya kepada penjaga syurga siapakah? Maka dia kata syurga milik seorang Quraisy. Aku ingat aku punya. Bila aku nak cuba masuk, maka dia kata bukan, dia kata ini adalah milik Umar radhiyallahu anhu. Dia kata begitu juga aku dengar tapak kaki yang berjalan dalam syurga. Bila aku tanya siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Sedangkan dia tak ada apa-apa, seorang hamba. Tapi azan dia, Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal radhiyallahu anhu. Dia tak kisahlah kita ni seperti Umar ke, seperti Abu Bakar ke. Walaupun kita ni seorang yang tak ada apa-apa, yang tak boleh nak bagi apa-apa. Seperti Bilal pun Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu telah pergi tinggalkan Madinah, panjang cerita. Tapi satu hari dia mimpi, kata Rasulullah datang dalam mimpi, dia kata wahai Bilal, kata apa ni? Kau terus pergi tak jumpa aku dah. Maksudnya kau tak lama tak datang ziarah aku. Maka Bilal kata aku pun bangun tidur, aku terus bergerak sehingga aku terlupa kata Nabi dah wafat. Aku bergerak tanpa makan, tanpa minum, dia kata, sehinggalah bila aku sampai ke Madinah dan aku sampai ke Raudah, barulah aku teringat bahawa Rasulullah dah wafat. Kata maka aku jatuh di atas Raudah dan aku menangis teresak-esak. Kata ya Rasulullah, aku dah hadir atas panggilanmu, tapi engkau ke mana ya Rasulullah? Maka ketika itulah para sahabat kata kepada Bilal, wahai Bilal, azanlah. Bilal tak dengar. Bilal tak mau azan. Sehinggalah mereka hantar Hasan dan Husain. Mereka kecil lagi masa tu, bila Nabi SAW masa baru wafat. Hasan Husain kecil lagi. Mereka datang jumpa Bilal, kata wahai pakcik, azanlah, kami nak dengar. Bila Bilal azan ketika itu, seluruh Madinah punya orang keluar daripada rumah mereka sangka Nabi dah datang balik. Maka semua keluar terkejut bila Bilal azan. Maksudnya Bilal radhiyallahu anhu punya azan mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Bila Fatah Mekah, Nabi kata kepada Bilal, panjat naik ke atas Kaabah untuk laungkan azan. Panjat naik ke atas Kaabah, laungkan azan, pendengarkan. Orang Quraisy terkejut, kata ini hamba yang kami pukul dulu, kami dera dulu, hari ini dia punya kemuliaan, Nabi suruh dia yang melaungkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bilal radhiyallahu anhu. Kemuliaan dapat dengan apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, dengan perantaraan Islam. Siapa yang tinggalkan Islam tak ada kemuliaan, tuan-tuan. Semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Amr bin As radhiyallahu anhu bila dia berhadapan dengan Muqawqis, dia kata perkara yang sama. Setiap mereka jemaah yang diutuskan kepada Rom, kepada Parsi, kepada Rustam, kepada Yazdajar. Yazdajar ni adalah raja Parsi ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar, yang zaman Nabi nama dia Khusro, Perwes Khusro kan. Di zaman ni nama dia Yazdajar. Semuanya mereka sampaikan satu perkara saja, kata kami ini adalah golongan yang hina. Kami tak ada apa-apa. Kami memang tak tahu bezakan. Kata semua kami makan. Kami tak pernah ada belas kasihan. Kami membunuh antara kami. Tapi Nabi SAW telah datangkan kepada kami dengan agama yang dengannya Allah telah muliakan kami. Dan kami nak sampaikan kepada kamu, jika kamu taat, kamu ikut, kamu pun akan dapat kemuliaan. Salman Farsi radhiyallahu anhu, dia sendiri dilantikkan sebagai mutarjim kepada jemaah yang pergi Parsi. Dia akan dakwah. Kata lihat aku yang lari daripada sini, Allah telah berikan kemuliaan kepada kami dengan perantaraan Islam. Dengan syarat kita tak boleh ada cinta kepada dunia tu. Bila ada, Allah akan ambil balik. Sayyidina Ali kata, lagi aku lari daripada kebendaan, lagi Allah berikan kepada aku.
Kalau kita kejar, dunia akan lari daripada kita. Sebab dunia ni bukan untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat usaha untuk agama, Allah akan berikan segala dunia apa yang kita perlukan. Tapi bila kita pilih jalan yang salah, maka kan seperti mana bos kita suruh kita kerja, kita pula duduk buka Maybank tuju tengok duit masuk tak masuk, duit masuk tak masuk. Bos kata kan tak buat kerja, tapi buat kerja buat apa? Duit kan masuk kat sini. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat tugas, itu tak nak kita pergi cari duit itu, mana duit, mana duit. Macam mana tugas tak buat lagi nak tunggu duit kan? Kita tunggu gaji sedangkan tugas tak buat lagi. Sepatutnya kita sibukkan diri kita dengan tugas sahaja. Yang nak bagi itu adalah Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, man aradal izza bila ashira. Siapa yang mahukan kemuliaan sedangkan dia tak ada orang nak muliakan dia. Dia nak hebat bila sultan, dia nak jadi kehebatan tapi dia bukan ada kerajaan. Dan dia nak kepada kekayaan, ghinan bila mal, dia tak ada harta tapi nak jadi orang kaya. Maka fal yakhruj min dhilli ma'siyatillah ila izzi ta'atillah, hendaklah dia keluar daripada penghinaan dalam kemaksiatan kepada kemuliaan dalam ketaatan. Itu saja cara dia. Tinggalkan segala kemaksiatan, taat kepada perintah Allah. Pertama sekali Allah akan bagi dia apa? Kemuliaan yang bukan semua orang dapat. Allah akan berikan dia kemuliaan. Siapa tak mahu kemuliaan? Ada tak orang yang tak nak kemuliaan? Semua orang nak kemuliaan kan? Itu pertama Allah akan beri kemuliaan. Kita sebenarnya masalah kita apa tahu? Kita pun tak tahu apa yang kita nak. Kita pun tak tahu apa yang kita nak. Sebab tu yang masalah paling besar. Kita nak ketenangan tapi kita cari perkara lain. Kita mahukan ketenangan tapi kita cari di tempat yang salah. Sebab tu ketenangan tak dapat. Kan yang kita dapat kesedapan sementara, kemudian kita gelisah balik. Kan? Kita nak ketenangan tapi kita tak pergi cari ketenangan tu, kan? Untuk itulah kita kena belajar daripada kehidupan para sahabat. Mereka tinggalkan semua, kan? Umar radhiyallahu anhu bagi tahu tadi kan, dia kata saya pun tak ada apa-apa, Allah muliakan, daripada seorang pengembala menjadi Amirul Mukminin yang memerintah dunia. Kena pilih jalan yang betul. Kalau kita pilih jalan yang salah, macam mana kita nak sampai ke tujuan yang betul? Kalau kita hidup tak ada apa-apa pun, kalau Allah reda dengan kita, maka kita dapat segala-galanya. Tapi kalau kita ada semua pun Allah tak reda dengan kita, maka kita tak ada apa-apa. Sebelum Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, Umar kata kepada anak dia baringkan dia di ribanya. Umar kata, letakkanlah pipi aku di tanah. Maka anak dia bawahkan sikit. Dia kata, letakkan di bawah. Dia bawahkan sikit. Dia kata, letakkan di tanah. Bila letak di tanah, dia geser pipi dia di tanah sambil berkata, wailul laka ya Umar illam yaghfirullahu lak. Dia kata, musnahlah kamu wahai Umar kalau Allah tak ampunkan kamu. Musnahlah kamu wahai Umar kalau Allah tak ampunkan kamu. Bila kita nak dapat jazbah seperti ini tuan-tuan? Yang kita punya jazbah, saya kena kaya, saya kena ada semua. Orang yang tak nak semualah Allah akan berikan semua. Orang yang kejar sesuatu Allah tak bagi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Allah kata kalau semua kami bagi kekayaan, kamu akan buat kacau bilau atas dunia ni. Maka kami menentukan walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kami tentukan sekadar keperluan kamu. Kami tahu kamu perlukan apa, kami akan berikan bila kamu perlu. Kami berikan bila kamu perlu, tapi yang kamu lupa bahawa kami telah berikan tugasan kepada kamu. Sebenarnya penderitaan kita, kesusahan kita, saya akhiri dengan satu syair yang Allama Iqbal rahmatullah alaihi kata, kan, saya selalu sebut kan. Kata, na baca-baca ke turak ise tera aina hewo aina jo shikastahu tu aziz tar hai nigahe aina sazme. Jangan jaga sangat hati ini, dia kata, kerana ini adalah cermin kamu. Bila hati ini hancur, barulah Allah sayang dia. Lagi dia hancur, lagi disayangi oleh penciptanya. Kena hancurkan hati ini untuk Allah. Kalau kita jaga sangat hati kita, janganlah, engkau jangan sakitkan hati saya. Macam mana Allah nak sayang kita? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalau oleh orang Mekah dan dihalau oleh orang Taif, Nabi tak tahu nak pergi mana. Dengan kesedihan, dengan tangisan, berlumuran darah, bila Nabi angkat tangan, Allah terus panggil ke Isra' dan Mi'raj. Allah kata, datanglah, sekarang kami jadikan kamu tetamu kepada kami. Orang Mekah halau kamu, orang Taif halau kamu, kami panggil kamu datang ke tempat kami. Bila hati kita hancur, barulah Allah sayang. Kalau kita tak sanggup, hati kita disakiti, kata sikit-sikit kan, hati tisu lah, kenapa saya ya Allah? Sepatutnya kita menangis, ya Allah, sayalah salah ya Allah. Nabi doa masa tu, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati
wa qillata hilati. Kan Nabi doa, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diri aku. Ya, peristiwa Taif ramai orang tahu kan, semua kita tahu peristiwa Taif. Masa tu pun Nabi tak kata salah kamu, Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu akan kelemahan diri aku sendiri. Kalau aku tak risau, illam takun ghadabaka alayya fala ubali, kalaulah bukan aku takutkan kemurkaanmu ke atasku, maka aku tak kisah. Nabi takut masa tu pun kepada kemurkaan Allah. Tapi masa tu Allah punya sayang kepada Rasulullah, punya kasihani Rasulullah, maka Allah telah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mi'raj. Kita nak Allah sayang kan, maka kenalah bersusah sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam Nabi lapar, Nabi pusing kanan, Nabi pusing kiri. Aisyah takut, Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa? Sakit ke? Nabi kata, tak, wahai Aisyah, lapar sangat. Aisyah pun menangis, kata, kenapa tak minta makanan daripada Allah, ya Rasulullah? Rasulullah, kalau minta kan Allah boleh berikan. Maka Nabi kata, tidak ya Aisyah, aku nak kembali kepada Allah dalam keadaan lapar seperti ini. Nak bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku dulu berlapar kerana-Mu. Nak bagi tahu kepada Allah, ya Allah, dulu aku susah kerana-Mu, ya Allah. Aku berlapar kerana-Mu, aku sakit kerana-Mu, aku menderita kerana-Mu, aku disakiti kerana-Mu. Itu semua bila kita nak bagi tahu kepada Allah? Kalau semua kita jalan pun dengan tenang kan, tak ada apa-apa. Inilah kesusahan kita sedikit ni, demi Allah, Allah akan bagi ganjaran yang sang wa kana Allahu syakiran alim. Allah kata, kamu tunggulah masa, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kata, kami akan berikan segala apa yang kamu mahukan sehingga kamu pun akan redha dengan kami. Insya-Allah tuan-tuan, susah sedikit untuk Allah demi mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.